Mengenai kraft tangan, selain daripada usaha bagaimana untuk memartabatkan kraft tangan di mata dunia, kraft tangan juga boleh menjana pendapatan anda. Di kraft tangan lambang budaya bangsa menjana ekonomi negara. Kita nak bincangkan topik ini bersama dengan tetamu di studio, Puan Juria Julaihi, seorang usahawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Syafiqah. Lebih mesti dikenali sebagai Puan Ji. Ya, saya Puan Ji saja. Puan Ji. Ya. Okey, Puan Ji, mungkin sebelum kita nak masuk lebih lanjut mengenai topik ini, sedikit latar belakang Puan Ji, khususnya dalam industri kraft tangan ini. Okey, saya macam untuk yang kraft tangan ni, sebab kita dalam bidang jahitan. Okay. Jadi biasanya kraft tangan ada base tersendiri. Macam ada yang buat batik, ada yang buat rotan, ada yang buat kayu semua kan. Tapi kita mau kepada PVC. Okey. Yang jarang kita dengar sebab kita buat PVC, sebab kita buat cadar PVC untuk hospital, untuk klinik dan untuk spa semua kan. Jadi lebihan daripada PVC tu kita buat satu produk. Kita pelbagaikan dan kita cuba buat sulaman embroidery di atas material PVC tu. Dan saya rasa kalau untuk yang setakat ini kita ada buat alas lesung batu yang kita namakan dengan suri. Yang tu macam kalau kita tengok dekat kedai-kedai online pun cuma kita saja yang buat untuk yang kalis air. Sebabnya bila kita dengan PVC dia automatik produk tu kalis air. Dan bantal cushion kita buat dengan kita buat sulaman semua. Jadi dia ada kelainan berbanding dengan fabric dengan PVC. So yang produk kraft tangan kami tu more kepada PVC. Dia bukan jenis kain lah. Gitu. Kalau saya mengambil kembali apa yang Puan katakan tadi, hanya Puan sahaja yang terlibat dalam bidang ini. Ini jelas menunjukkan bahawa bidang kraft tangan ini sebenarnya masih boleh diceburi oleh orang ramai. Ya, betul. Tapi mungkin ramai yang tidak melihat ruang dan juga peluang yang diberikan. Bagaimana dengan pandangan Puan? Pada pandangan saya sebabnya sesuatu bidang tu kita nak kena teroka. Kita nak kena try and error. So kadang-kadang kita tak cuba, kita tak tahu. Macam kami masa mula-mula nak buat macam pencil box, makeup bag. Biasanya kita buat sesuatu produk tu kerana ada masalah. Contohnya kita beli bag makeup jenama yang terkenal. Tetap juga tak muat. Nak letak loose powder ke apa ke. So timbul idea dekat situ untuk kita createkan satu bag makeup bersulamkan nama kita. So kita buat saiz yang boleh muat semua. So perempuan biasanya dia kan kalau travel, kalau boleh nak bawa almari kan. Macam tu juga dengan makeup kan. Kalau boleh. Ya, bawa rumah terus. Ni nak balik kampung ni ramai sangat yang bawa almari balik kan. Jadi alat makeup pun satu benda penting untuk perempuan. Jadi macam kita hasilkan bag makeup boleh digunakan juga untuk alat tulis. Jadi dia pelbagai ikut pada kreativiti kita. Jadi kat situ dengan harga yang sangat menjimatkan. Jadi kita cipta satu produk yang boleh digunakan untuk semua peringkat. Berdasarkan pada kreativiti kita. Kita cipta juga beg kalis air. Beg kalis air tu dulu masa PKP kan selalu orang naik basikal. Redah air, redah hujan semua kan. Jadi kita cipta satu beg yang boleh simpan dokumen, boleh simpan phone, jadi tak basah. Pada masa tu kan kita cuba createkan masalah tu dengan peluang. Setiap masalah yang datang tu dia bagi kita peluang untuk jana income. Kita try. Kalau kita tak try, kita tak tahu. Sebab memang kalau kita mula-mula nak buat something, memang akan ada suara-suara akan cakap boleh jalan ke produk ni. Sebenarnya kita boleh jalan sebenarnya. Bergantung pada cara kita mempromosikan. Sekerap mana kita menghebahkan tentang apa kita punya unik produk tu kepada target market kita. Itulah yang minda usahawan itu yang perlu kita ada. Setiap masalah yang ada tu pastinya ada solusi, dan solusi itulah yang boleh menjana pendapatan kepada usahawan sebenarnya. Tapi saya tertarik juga dengan apa yang Puan Ji katakan tadi mengenai promosi. Kerana jika unik pun produk tersebut, tetapi jika tidak dipasarkan ataupun jenamanya tidak cukup kuat di mata dan juga di hati pembeli di luar sana, ianya juga tidak akan ke mana-mana. Macam Puan sendiri, strateginya bagaimana? Macam kami, sebab satu kelebihannya sebab kami pembekal cadar asrama untuk sekolah-sekolah. Jadi kita ada link dengan koperasi.
Jadi yang macam contohnya macam kalau fokus pada produk craft tadi. Okey. Student pengguna pencil box. Jadi dan pengguna juga bag. Tote bag tu untuk budak pergi tuition, untuk boleh letak telekung. Jadi memang kita aktiflah untuk pemasaran di media sosial. Macam sekarang ni kita tak boleh ketinggalan. Orang belajar AI, kita kena belajar AI. Ya, betul. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Macam itulah. Jadi kita gunakan kelebihan kita. Sebab tu orang kata data is king. Jadi untuk orang yang usahawan ni, dia memang tahu betapa bernilainya data. Macam kami memang untuk sekolah-sekolah, untuk jabatan-jabatan kerajaan. Jadi sambil menyelam, sambil kita supply untuk cadar ke selimut ataupun bantal. Sebab kami pembuat bantal juga. Jadi sambil-sambil tu kita promotekan produk yang sedia ada ni, yang kecil-kecil ni. Sebab sometimes kalau cadar asrama ni dia bermusim, awal kemasukan sekolah ataupun hujung tahun dengan awal tahun. Jadi apa pula yang nak bagi income masa period tu? So kita kena fikirkan satu produk lain yang tak bagi kita mati. Sebab kita ada gaji pekerja yang kita nak bayar. Betul. Gaji sendiri. Kadang-kadang gaji sendiri tak ada. Betul sangat. Kadang-kadang kita ambil pun gaji sendiri. Gaji setahun lepas. Macam itulah. Jadi usahawan kena kreatif. Jadi tak boleh berhenti berfikir. Kadang-kadang kita kena tiru wasi. Kita tengok orang di luar negara sana, dia orang buat macam ni. Why not kita try juga buat dekat negara kita. Macam PVC memang tak ramai yang jual. Jadi untuk cushion pun kalau kita tengok dekat dalam platform media sosial, memang cushion PVC ni memang kalau ada pun tahun ni yang ada daripada negara luar. Contohnya daripada China. Tapi kita pula kelebihannya kita boleh custom mengikut saiz yang customer minta. Jadi kalau beli dekat luar, kita dah import saiz yang sama je. Kalau kecil-kecil lah dia. Macam kita tawarkan satu kelebihan, kita boleh custom. Customer nak besar, nak isi berapa. Betul. Bergantung pada bajet dia. So macam itulah. Macam baru-baru ni kita buat bantal untuk istana. Istana Selangor. So kita sahut cabaran. Sebab bantal untuk pertabalan tu bukannya senang nak buat. Material dia pun berapa kali reject pun kita cuba. Jadi sehinggalah berpuas hati dengan hasil kerja kita. Dan itu satu pencapaian lah bagi kami. Sebabnya selain pada jahitan, kita juga boleh memartabatkan produk kita jadi produk craft. Dan kita dah mula ikut expo under Persatuan Craft semua kan. Jadi peluang ataupun idea tu lebih banyak lagi yang kita nak buat lepas ni. Ada lagi, kalau lepas ni kita akan buat bantal, bukan bantal yang 4 segi macam tu je. Kita mungkin akan buat bantal jenis yang bentuk lain. Dengan kita nak bagi kelebihan, customer boleh embroiderykan dekat bantal tu, boleh bagi hadiah. Macam itulah. So macam produk PVC ni, sebab kami tekankan melalui kelebihan yang PVC ada berbanding dengan kain. So dari segi produk kalis air ni memang dia tahan lama. Anak makan ke, bang tengok TV ke, tumpah kopi ke, makanan kopok ke, jadi senang je, sanitize boleh lap. Sebab tu satu kelebihan cadar yang kami ada, yang kami tahu supply dekat hospital, dekat klinik. Jadi SKU kelebihan tu sama je dengan produk-produk yang ada. Seperti yang ditayangkan sekarang ni, kita memang inilah digunakan untuk di istana. Okey, saya tertarik dengan inovasi. Sebab ini kadang dia bergantung kepada mentaliti masing-masing. Kalau di Malaysia ni, kalau kita tiru sedikit dah mula melata, sedangkan kita boleh improvise lagi sebenarnya perkara itu. Tapi kalau kita boleh lihat berkaitan dengan kraft tangan ini, mungkin dia agak sensitif sikit untuk mereka yang mungkin senior, sebab kerana mereka mementingkan keaslian itu katanya. Jadi apabila munculnya muka-muka baru dalam industri, mereka kata seakan-akan mencemarkan keaslian. Macam curi idea. Curi idea. Bagaimana pandangan Puan? Baik, pada pandangan saya sebagai seorang usahawan, sebab tu pentingnya kita membaca, kita mengkaji, bukan sekadar kita pegang phone, kita tengok tanpa ada tujuan. Kita tengoklah dekat Singapura apa produk dia. Okey,
okey, kalau boleh jangan ada persamaan. Kalau persamaan pun ada kelainan. Betul. Kalau dia okey, keistimewaannya begini, kita cuba lebih sikit keistimewaan kita. Itu dinamakan tiru basi. Tiru basi means kita just tiru idea tapi kita inovasikan dengan kita punya kelebihan yang kita ada. Macam kami, mungkin kelebihan kami adalah kami ada kilang jahit sendiri. Jadi kelebihannya kita boleh terima produk custom. Macam cadar, kita bukan jual untuk cadar satu saiz je. Kiranya macam kalau customer nak beli, kita boleh buat mengikut saiz tilam yang mereka ada. Jadi hasilnya lebih kemas. Macam tu. Jadi kat situ tak timbul sebenarnya isu yang awak tiru saya tiru awak. Macam itulah. Cuma yang penting usahawan sendirilah sebagai founder, kita kena ada jati diri sendiri. Jangan macam nak cantas orang kan. Ya, kita berkawan. So dalam dunia bisnes ni kita bukan nak berlawan, kita berkawan sebenarnya. Macam bantal ke cadar ke, kat mana-mana ada jual. Tapi kenapa orang pilih kita? Sebabnya kita ada satu unique selling point yang orang nak. Sebab kita nak bantu, produk kita tu boleh bantu orang untuk menyelesaikan masalah. Betul. Itu yang penting. Kalau semua rakyat Malaysia mempunyai minda sebegini, kita kata minda usahawan ini, saya rasa lebih ramailah sebenarnya usahawan-usahawan di luar sana yang akan lebih maju jaya dan lebih berdaya saing, khususnya di peringkat antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Puan Juria Julaihi ataupun Puan Ji kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terma-terma yang kita belajar hari ini sangat-sangat menarik. Tiru basi. Kita tiru tapi bukan tiru 100% sebab kita akan inovasikan semula produk tersebut. Terima kasih sekali lagi.